Oke, salam sejahtera pada semua pelajar sekalian. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tentang sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan dan pemilihan makanan yang diproses dalam bab teknologi makanan dan penyediaan penghasilan makanan. Jadi ini adalah bagian terakhir dalam bab ini. Baik, jadi dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan, jadi R&D ya, untuk Research and Development dalam pengeluaran makanan, aktiviti-aktiviti R&D ini merupakan usaha penting agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta dalam mempertingkatkan pengeluaran makanan dengan mempelbagaikan makanan. Contohnya MARDI ya, menghasilkan baka-baka baru seperti padi dan buah-buahan tempatan melalui bioteknologi, dan MPOB ya, Malaysian Palm Oil Board, membuat ataupun menemukan baka baru kelapa sawit yang bermutu tinggi dan juga menemukan teknik pemprosesan hasil kelapa sawit yang lebih berkesan dan mengeluarkan hasil yang lebih banyak. Dan seterusnya peternakan hewan dan ladang pertaniannya, contohnya dalam Jabatan Pertanian, kaedah menambahkan penghasilan pengeluaran makanan. Jadi peternakan hewan, contohnya lembu, kambing, ikan, dan sebagainya dipertingkatkan melalui kaedah Research and Development. Baik, seterusnya kita mempelajari pula bagaimana ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan kemajuan teknologi pengeluaran makanan. Jadi seperti yang para pelajar ketahui, populasi penduduk dunia semakin bertambah secara eksponen, yaitu semakin meningkat. Jadi pertambahan penduduk menyebabkan makanan diperlukan dalam kuantiti yang banyak untuk menampung kehidupan. Oleh itu, kadar penghasilan makanan tidak sama dengan kadar pertambahan penduduk, di mana berlaku krisis kekurangan makanan akibat daripada kadar penghasilan makanan yang kurang yang tidak dapat menampung permintaan dunia. Oke, jadi apakah yang menyebabkan penghasilan makanan yang perlahan? Pertama ialah tanah yang sesuai untuk pertanian adalah terhad. Contohnya terdapat contohnya di kawasan gurun, kurang kawasan yang sesuai untuk pertaniannya, ataupun mungkin kawasan itu terlalu kering ataupun terlalu lembab ya. Teknik dan peralatan makan pertanian yang kurang berkesan ataupun ketinggalan zaman. Ya, mungkin ada terutamanya di negara yang kurang maju, di mana penggunaan jentera adalah masih terhad berbanding dengan di negara maju yang di mana jentera ini digunakan secara meluas dalam proses penanaman dan pertanian. Yang ketiga ialah kemusnahan tanaman dan haiwan ternakan akibat serangan makhluk perosak. Contoh yang ketara ialah serangan belalang ya di Afrika, dan juga serangan daripada serangga-serangga yang lain, ataupun virus yang juga boleh menjangkiti tumbuhan. Seterusnya adalah perubahan iklim dunia dan bencana alam, di mana banjir kilat berlaku ataupun kemarau panjang menyebabkan tumbuhan tidak dapat hidup, dan akibatnya golongan yang kurang bernasib baik ini akan mengalami kekurangan nutrisi ataupun kebuluran makanan ataupun mengalami malnutrisi, yaitu kekurangan nutrien-nutrien yang tertentu, contohnya kekurangan protein. Selain daripada itu, bencana alam ataupun peperangan juga mempengaruhi pengeluaran makanan dunia. Baik, seterusnya kita pergi kepada pemikiran kritis dalam membuat pemilihan makanan diproses. Jadi, keperluan pendidikan pengguna tentang pemilihan makanan diproses itu penting agar pengguna dapat memilih mana makanan yang sesuai untuk dimakan dan mana makanan yang tidak sesuai. Jadi ada dua peraturan yang terlibat, yaitu pertama Akta Makanan 1983 dan yang kedua adalah Peraturan Makanan 1985. Jadi Akta Makanan 1983 bertujuan untuk melindungi pengguna dari segi kesehatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan, penggunaan makanan, serta perkara yang berkaitan dengan makanan. Dan Peraturan Makanan 1985 ini, pengeluar makanan wajib melabel ramuan, bahan kimia,
tertarik luput makanannya. Baiklah, jadi peraturan makanan 1985 menyatakan bahwa seseorang pengilang itu ataupun satu pengilang itu harus menyatakan nama makanan dalam label ya, dalam bungkusan makanan, yaitu menyatakan jenis makanan dalam pembungkusan, kuantiti makanan dalam bilangan ataupun berat bersih ataupun isi paru makanan, tarik luputnya menyatakan tarikh akhir makanan selamat dimakan, ramuan menyatakan bahan perisa dan bahan kimia yang ditambah dalam makanan, contohnya sodium benzoat, pengawet dan sebagainya yang kita sudah pelajari awal bab ini, dan nama dan alamat pengeluar, termasuklah nama alamat pengeluar, pembungkus dan juga pengimport. Baik, pendidikan pengguna adalah penting untuk menyadarkan pengguna tentang hak pengguna, melatih pembeli berbarangan dengan bijak, dan pengguna sebenarnya mempunyai hak untuk memilih membeli makanan dengan harga yang berpatutan. Jadi jika sesuatu makanan itu terlalu mahal ataupun tidak berpatutan, maka laporan boleh ditujukan kepada KPDN. Jadi pengguna berhak mendapat maklumat makanan yang dibeli agar tidak tersalah memilih maklumat. Oke. Dan sekiranya makanan rosak, boleh membuat aduan kepada tribunal pengguna. Ya, ataupun jika Anda membeli makanan yang tamat tempo ataupun belum tamat tempo tetapi sudah rosak, Anda boleh terus berhubung kepada kedai itu untuk menukarkan dengan barang yang baru. Jadi, pemikiran kritis semasa membeli makanan diproses, pilih makanan yang mempunyai maklumat penting seperti tarik luput, ataupun tarik dikeluarkan, jenis bahan kimia yang ditambah, dan jangan beli makanan yang telah tamat tarik luputnya. Elakkan juga membeli makanan yang mempunyai maklumat tidak jelas atau mengelirukan, dan jangan beli makanan dalam tin yang kemek atau berkarat atau bocor atau kembung ya, karena tin yang kemek itu mungkin akan mengeluarkan bahan-bahan yang berbahaya ya, contohnya tin atau karat ya, yang berbahaya pada kesehatan. Dan pengguna semua mestilah sentiasa mendapatkan maklumat yang lanjut mengenai makanan jika tidak pasti. Baik, jadi itu sahaja untuk bab teknologi makanan dan pengeluaran makanan. Jadi kita sudah sampai ke penghujung bab ini, dan diharapkan semua pelajar boleh paham. Jika ada pertanyaan, boleh terus bertanya di ruangan komen agar saya dapat terus menjawabnya. Oke, dan jika video ini bermanfaat, tolonglah kongsikan like, share, dan subscribe agar lebih banyak pelajar dapat menerima manfaat. Sekian dan terima kasih.